Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan semua, baru-baru ini berkenaan dengan proklamasi orang Melayu, proklamasi Melayu yang sepatutnya berlangsung pada 9 Mac di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Mahathir membuat pengakuan di mana satu pengakuan bagi saya ini pasti mengejutkan seluruh Malaysia, mengejutkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, menggemparkan yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga Raja-Raja Melayu. Disebabkan dalam satu artikel yang satu tajuk yang bagi saya ini pasti tajuk yang sangat sensitif dan tajuk yang panas. Dari Malaysia kini, kenyataan Tun Mahathir yang juga bekas Perdana Menteri, Melayu begitu miskin lepas saya tak jadi Perdana Menteri. Itu adalah kenyataan daripada bekas ahli Parlimen Langkawi yang juga bekas Perdana Menteri 2 kali, Tun Mahathir Mohamad. Adakah Anda setuju? Yang menonton video ini, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada bekas PM tersebut, Tun Mahathir, di mana beliau berkata, Melayu begitu miskin lepas saya tak jadi PM. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mendakwa orang Melayu hilang segalanya dan miskin selepas dia meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Tun Mahathir? Sebelum ini juga ada kenyataan bahwa Tun Mahathir boleh ditangkap mengikut akta ISA, akta hasutan, kerana menghasut rakyat untuk membenci kerajaan. Akhirnya dengan kenyataan baru daripada Tun M ini, yang menggemparkan, yang berkata bahwa orang Melayu hilang segalanya dan miskin selepas dia meletakkan jawatan. Jelas Mahathir, dia cuba untuk memulihkan keadaan orang Melayu selepas pilihan raya umum ke-14, PRU 14, yang lepas. Namun, malangnya, Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan. Saya mengeluh sekarang kerana kehilangan segala-galanya oleh orang Melayu berlaku selepas saya letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Memang pun orang Melayu menjadi begitu miskin selepas saya tidak lagi jadi Perdana Menteri. Saya berusaha memulihkan keadaan orang Melayu apabila jadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-14. Tetapi kerajaan PH dijatuhkan dan saya pun hilang jawatan. Sebab itu saya mengeluh sekarang, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Mahathir menjadi Perdana Menteri 2 kali, 22 tahun bawa kepimpinan kerajaan BN, dan 22 bulan ketika bersama PH pada 2020. Dalam kenyataan hari ini, dia terus mendakwa kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghalang usaha untuk menyedarkan orang Melayu melalui acara proklamasi Melayu. Mahathir sepatutnya menjadi tetamu kehormat pada pelancaran sebuah proklamasi Melayu yang sepatutnya berlangsung pada 9 Mac di sebuah hotel di KL. Dia dianjurkan sebuah kumpulan yang bernama Sekretariat Tanah Air untuk membincangkan isu-isu berkaitan masyarakat Melayu. Mahathir mendakwa kerajaan cuma mengunci mulut Melayu susulan pembatalan tempahan lokasi acara. Jadi apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Kenyataan daripada Tun Mahathir bahwa Melayu begitu miskin lepas saya tak jadi Perdana Menteri. Ini pasti menggemparkan. Teruskan bersama di dalam channel ini. Mohon jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita tahu, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Arab Saudi yang sepatutnya ada jadwal yang ditetapkan, pertemuan di antara dua ketua kerajaan
di antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga bersama dengan Raja Salman Abdul Aziz Al Saud atau dengan Putera Mahkota. Namun, tuan-tuan dan bapak semua, apa yang mengejutkan? Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berjaya ataupun pertemuan di antara Raja Salman ataupun dengan Putera Mahkota tidak terlaksanakan. Disebabkan beberapa hal dan ini menjadi timbul pertanyaan kepada rakyat Malaysia khususnya, kenapa pertemuan itu tiba-tiba tidak dibatalkan, dibatalkan, sedangkan ini adalah pertemuan rasmi dan sudah ada jadwal yang ditetapkan dan pembatalan ini perlu dengan alasan yang kukuh. Dalam satu artikel dari Syahbudin.com, alasan Anwar gagal menghadap Raja Arab tak meyakinkan. PMO atau Wisma Putra perlu tampil jawapan jujur. Jadi sebenarnya ini mengejutkan rakyat. Apa yang berlaku sehingga menyebabkan kegagalan Perdana Menteri untuk membuat pertemuan bersama Raja Salman dan juga Putera Mahkota. Meskipun Anwar Ibrahim menjelaskan ketiadaan pertemuan antara beliau dengan Raja Salman Abdul Aziz Al Saud atau dengan Putera Mahkota Muhammad bin Salman dalam lawatannya ke Arab Saudi yang berakhir adalah disebabkan pimpinan kerajaan negara itu menukar jadwal mereka menjelang Ramadan. Hujah itu sebenarnya langsung tidak meyakinkan menurut Syahbudin. Ia sekadar jawaban untuk menyedapkan keadaan. Ini kerana lawatan tersebut diuruskan oleh kerajaan melalui Wisma Putra, melibatkan hubungan dua hala antara kerajaan dengan kerajaan serta membabitkan ketua kerajaan masing-masing. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan untuk subscribe dan share video ini. Dalam artikel ini, ia bukan seperti pertemuan antara dua kawan untuk sembang-sembang yang boleh ditunda sesuka hati ke tarik lain kerana ada hal mendesak lain yang difikirkan lebih mustahak untuk didahulukan. Melainkan ada kemangkatan keluarga atau berlaku sesuatu tragedi dalam negeri, berlaku pembatalan boleh saja mudah difahami. Tetapi, apa dia menukar jadwal menjelang Ramadan itu? Itu menjadi persoalan ramai. Sudah tentu, jika ada perubahan, pemberitahuan akan dimaklumkan lebih awal sebelum Anwar dan rombongannya berlepas, dan jikapun Raja Salman tidak dapat menghadiri pertemuan atas sebab yang benar-benar mustahak, sudah pasti ia digantikan dengan Putera Mahkota atau pimpinan kerajaan yang lain. Malangnya semua itu tidak berlaku, walhal dalam kenyataan media 22 Mac lepas. Wisma Putra dengan jelas menyatakan lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi adalah atas undangan Muhammad bin Salman, Putera Mahkota Arab Saudi. Dalam kenyataan media yang sama juga disebutkan bahwa Anwar turut dijadwal menghadap Raja Salman dan Muhammad bin Salman dalam lawatan tersebut. Jadi apa sudah jadi sebenarnya? Yang pasti ini bukan kejadian biasa-biasa dalam norma hubungan diplomatik antara bangsa yang melibatkan dua negara. Dalam pada itu, menurut Perdana Menteri, beliau juga menyambut baik permintaan untuk memanjangkan tempo kunjungannya sekurang-kurangnya 2 hari supaya pertemuan itu dapat dilaksanakan. Namun, Perdana Menteri menyambut baik permintaan itu. Tetapi agak duka cita kerana tidak dapat memenuhinya disebabkan perlu pulang seperti dijadwalkan bagi memenuhi jadwal berbuka puasa dengan yang di Pertuan Agong pada 25 Mac. Jadi saudara-saudara, ini menjadi persoalan ramai orang. Jadi kalau mahu dikatakan ia disebabkan Arab Saudi tersinggung dengan penutupan pusat keamanan antara bangsa Raja Salman ataupun KSCIP yang dilakukan ketika era pentadbiran Tun Mahathir dahulu. Kenapa pula ketika Mahyadin melawat Arab Saudi pada 2021, beliau dapat bertemu Raja Salman, dapat memasuki Kaabah dan ketibaannya disambut oleh Putera Mahkota. Sepatutnya kalau ada rasa tersinggung di hati Arab Saudi terhadap Malaysia,
Mahyadin yang lebih dahulu tidak diberi penghormatan, bukannya Anwar. Nah, itu persoalan yang timbul lah. Jadi ini di artikel ini daripada syahbudin.com. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.